Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala musannif al-alama al-syaikh Ismail Hawa rahimahullah bima naqala an al-imam Abi Hamid al-Ghazali rahmatullah alaih wa nafa'allahu bi'ulumihi fi dunya wal akhirah. Bayan maratil nas fi tulil amali wa qasrihi. Berbagai derajat manusia dalam kaitannya dengan panjang dan pendek angan-angan. Jadi salah satu perkara yang penting lah untuk kita mengelak daripada lupa kepada kematian, lupa mempersiapkan diri daripada kematian untuk menghadapi kematian. Puncanya adalah panjang angan-angan. Dalam tajuk sebelum ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menyebutkan dua faktor yang menyebabkan manusia ini panjang angan-angan. Yang pertama, cinta dunia, dan yang kedua adalah kejahilan. Kejahilan tentang hakikat sebenar kehidupan ini, yang mana penghujungnya adalah kematian. Kemudian untuk hari ini Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan pada kita dalam panjang angan-angan ini pun ada manusia ini ada beberapa derajat. Ketahuilah bahawa manusia dalam masalah ini berbeza-beza tingkatan. Di antara mereka ada yang mengangankan keabadian dan menginginkannya untuk selamanya. Jadi di antara manusia ini ada yang angan-angannya itu memang melampau lah. Iaitu dia seolah-olah ingin hidup abadi. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, di antara mereka ada yang menginginkan agar diberi umur 1000 tahun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Yahudi dalam surah Al-Baqarah. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Mereka yawaddu, menginginkan salah seorang daripada mereka law yu'ammaru, kalau dia diberi umur alfa sanatin sehingga 1000 tahun. Jadi gambaran seorang yang ingin hidup di dunia ini selama-lamanya ataupun 1000 tahun itu menunjukkan bahawa dia sememangnya tidak ingin bertemu dengan Allah. Kerana kematian ini merupakan saat bagi orang beriman, dan dia akan menempuh alam berikutnya. Di mana alam berikutnya dijanjikan oleh Allah untuk dia menerima hamba-Nya, menerima hamba-hamba yang saleh, dan nikmat yang antara nikmat yang terbesar dalam syurga adalah Allah akan menunjukkan dirinya, sehingga akan disebut dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Wajah-wajah, yakni orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri, gembira, bercahaya, kerana ila rabbiha nadhiratun, memandang kepada Tuhan. Jadi sebab itu gambaran bagi orang yang ingin hidup selama-lamanya di dunia ini, seolah-olah dia tidak nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula yang mengangankan keabadian hingga tua renta, yang merupakan batas maksimal usia yang pernah dilihat atau disaksikannya. Mereka ini adalah orang yang sangat menyintai dunia, sekalipun tidaklah
setahap, sehingga tidaklah sampai kepada tahap golongan yang pertama tadi, tapi masih lagi memberi gambaran sebagai orang yang sangat cintakan dunia, angan-angan untuk hidup sehingga usia tua ataupun tua renta di sini disebut. Jadi sebab apa disebut angan-angan? Karena manusia ini belum tentu akan menempuh kematian hanya di usia tua. Ada manusia yang belum sempat usia tua sudah menempuh kematian. Sabda Rasulullah SAW, qalbu syaikhi syabun ala hubbi thnaini, tulil hayati wa hubbil mali. Hati orang tua tetap muda dalam mencintai dua hal, iaitu kehidupan yang panjang dan cintakan harta. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi walaupun kita dah tua, tapi sifat sayang pada harta itu tetap akan muda, tetap segar dalam hati kita. Dan begitu juga inginkan kehidupan, tul hayah, inginkan kehidupannya yang panjang. Walaupun dia sudah berumur 80 tahun, tapi dia tetap mengingini seboleh-bolehnya umurnya itu dilanjutkan lagi. Tapi itu keinginan yang dipanggil yang mustahil. Ada pula yang mengangankan keabadian untuk setahun, lalu tidak mempedulikan hal-hal sesudah itu, sehingga dia memprediksikan eksistensi dirinya di tahun hadapannya. Mana dia tidak membuat andaian untuk dirinya untuk tahun depan, tapi dalam tahun semasa ni dia sibuk. Dia membuat perancangan untuk setahun. Dalam tahun ni dia nak berusaha betul-betul lumus mencari harta untuk mudah-mudahan selepas tahun itu dia boleh memberi ruang untuk ibadat sebagai contohnya. Itu pun dikira panjang angan-angan juga. Panjang angan-angan dalam setahun. Mana dia memanjangkan angan-angan dalam setahun. Selepas setahun tu barulah dia meletakkan keazaman untuk beramal. Jadi seolah-olah dia tidak akan mati dalam tahun itu. Setelah seolah-olah dia tidak akan mati pada tahun tersebut. Cuba bayangkanlah tiba-tiba berlaku kematian. Maka dia juga tidak terlepas daripada kekecewaan. Tetapi orang itu bersiap-siap di musim panas untuk menghadapi musim dingin. Dan bersiap-siap di musim dingin untuk menghadapi musim panas. Mana dia mencari harta untuk setahun itulah. Untuk tahun musim panas, musim dingin. Apabila sudah dapat mengumpulkan segala keperluannya selama setahun, ia sibuk melakukan ibadah. Kerana ia akan sibuk melakukan ibadah. Itu keazaman dia. Ada pula orang yang berangan-angan selama musim panas atau musim dingin. Sehingga di musim panas, dia tidak menyimpan baju musim dingin dan sebaliknya. Maknanya, dia mencari untuk satu musim saja. Dia mencari. Saya musim ni, saya rasa saya belum lagi ingin bersama beribadat ataupun meluangkan masa beribadat. InsyaAllah habis musim ini saya akan melakukannya. Itu juga orang yang menangguh. Itu juga orang yang masuk dalam kategori panjang angan-angan juga. Walaupun tidak sepanjang 3 sebelum ini. Ada pula orang yang angan-angannya hanya sehari semalam. Sehingga ia tidak melakukan persiapan kecuali untuk siang harinya. Tidak sampai esok harinya. Mana persiapan duniawi. Mana dia mencari untuk sehari. Untuk sehari. Ya, ada pun besok. Kata dia, besok kita kira lain lah. Ya.
Ada pula orang yang berangan-angan tidak melampaui sesaat sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula orang yang angan-angan yang tidak melampaui sesaat. Mana orang tidak berangan-angan langsung. Mana orang yang dia hidupnya senantiasa menunggu kematian. Ada pula orang yang berangan-angannya tidak melampaui sesaat. Maknanya dia hanya berangan-angan sesaat saja. Selepas itu angan-angannya hilang. Itu pun tidak terlepas juga daripada panjang angan-angan. Iaitu panjang angan-angan tapi sesaat. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Ya Abdullah, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa. Wahai Abdullah, bila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu mengangankan sore hari. Dan apabila kamu berada di waktu sore, waktu petang, janganlah kamu mengangankan pagi hari. Tapi di sini, terjemahan dia ini menyebabkan kita agak keliru. Macam mana nak kaitkan dengan tadi? Angan-angan sesaat. Ya, jadi kerana hadis ini seolah-olah mengajar kita jangan berangan-angan walaupun sesaat. Kerana kalau apabila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu. Jangan mengangankan petang. Itu satu hari. Kalau tengok lafaz hadis, mungkin dia berada pada tu hadis nafsak. Di sini terjemah jangan kamu mengangankan petang. Mengangankan petang. Tapi kalau tengok lafaz hadis, fala tu hadis nafsaka bil masa. Tu hadis mana bercakap dengan diri sendiri. Jangan bercakap dengan diri sendiri tentang esok. Bila kamu idza asbah, bila kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu bersuara pada diri sendiri tentang esok. Bersuaralah pada diri sendiri bahawa kamu sudah tidak ada masa. Inilah satu-satunya masa. Mana ketika ini, pagi inilah satu-satunya masa untuk kamu. Beramallah sekarang. Jangan menunda, menangguh-nangguh. Ada pula orang yang tidak memprediksikan keberadaan dirinya walaupun sesaat. Ada orang yang tidak, maknanya dalam bahasa Arab disebut la yuqaddiru al-baqa, la yuqaddiru al-baqa sa'atan. Yang tidak mengandaikan dia akan kekal walaupun sesaat. Maknanya hanya ketika ini. Sesaat lagi pun tidak ada. Mungkin dia akan mati sekarang. Jadi ini orang yang tidak ada angan-angan langsung lah. Yang tidak ada langsung tul amal. Kerana setiap detik bagi dia itu adalah ibadat. Setiap detik bagi dia itu adalah taubat. Kerana mungkin pada detik tersebut adalah detik kematian bagi dia. Ada pula orang yang kematian seakan telah terpampang di hadapan kedua matanya sehingga ia hanya bersiap-siap menunggu kedatangannya kerana kematian. Mana dalam kepalanya tidak ada lain melainkan kematian. Dan dia tidak ada masa. Sebab itu dia sentiasa dalam persiapan. Inilah orang yang menghayati salatnya sebagai salat perpisahan. Yang ini orang inilah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW yang di mana Nabi menyebutkan idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Bila kamu bangun mengerjakan salat, maka salatlah seperti salat seorang yang ingin berpisah. Mana salat terakhir lah. Yang salat terakhir, tidak ada masa lagi. Kerana dia mungkin akan mati sebaik selepas salat ataupun ketika salat itu sendiri. Itulah berbagai tingkatan manusia, masing-masing mereka mendapatkan darjat di sisi Allah.
Jadi jauh mana pendek angan-angan kita itu, kerana pendek angan-angan itulah yang merupakan kebaikan dalam Islam ini. Maka sejauh mana kita pendek angan-angan, maka sejauh itu derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang angan-angannya hanya sebulan tidak sama dengan orang yang angan-angannya sebulan lebih sehari, walaupun sehari lebih. Antara keduanya terdapat perbezaan derajat di sisi Allah. Kerana yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua. Yang pertama berangan-angan sebulan. Yang kedua berangan-angan 31 hari. Jadi setiap kebaikan itu, bila ada lebihan, maka lebihan itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengenai seorang walaupun sebesar zarah. Yani Allah tidak akan mengurangi pahalanya. Walaupun pahala itu ataupun kebajikan itu ataupun kebaikan itu seberat zarah, bukan sebesar. Zarah ini adalah timbangan, bukan saiz. Dan zarah ini adalah semut yang paling kecil ataupun lembu yang paling halus. Inna Allah la yadhlimu misqala dzarratin. Sungguhnya Allah tidak menzalimi hambanya, yang tidak akan mengurangi hak mereka, pahala mereka, walaupun yang seberat timbangan zarah semut yang paling halus. Surah An-Nisa ayat 40. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebab itu bila kita baca Quran, teks hadis, antara perkara yang perlu untuk kita teliti adalah makna kalimah. Daripada makna kalimah yang tepat itu barulah kita dapat simpulkan maksud yang tepat bagi keseluruhan ayat. Jadi sebab itu di sana khusus bagi tafsir, para ulama mengarang dipanggil tafsir Gharaibul Quran. Gharaibul Quran. Kalimah-kalimah yang gharib, iaitu kalimah-kalimah yang mana yang tidak dapat difahami oleh mana kalimah-kalimah yang jarang digunakan oleh orang awam. Di kalangan awam ataupun yang biasanya di kalangan awam disalah tafsirkan kalimah-kalimah itu. Jadi mereka mengarang tafsir, dan paling sempurna adalah Al-Mufradat fi Gharibil Quran, Al-Imam Al-Asfahani. Jadi sebab itu zarah bukan atom. Atom itu adalah terjemahan baru pada ini. Mungkin adalah mirip-mirip dengan lembu yang paling halus. Tapi kita perlu rujuk kepada tafsir ataupun dalam bahasa Melayu ni, kalau nak rujuk dalam Kamus Al-Marbawi, kan pengarangnya adalah orang alim dan dia mengarang kamus itu hampir kepada maksud dalam kitab-kitab turas. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat, yang ni betul, seberat zarah sekalipun, nescaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kemudian pengaruh pendek angan-angan akan tampak pada sikap segera beramal. Itu pengaruh. Kalau dari segi percakapan, dakwaan, ramai orang boleh mendakwa bahasanya dia itu tidak panjang angan-angan, ataupun kita boleh merasakan diri bahawa kita tidak panjang angan-angan. Tapi sebenarnya, kata Imam Ghazali, pengaruhnya itu, tanda sebenarnya itu adalah pada sikap kita segera beramal. Jadi orang yang segera beramal, sememangnya orang itu tidak panjang angan-angan. Dan orang yang sentiasa menangguh dari beramal, sememangnya dia adalah orang yang panjang angan-angan. Setiap orang mengaku pendek angan-angan, padahal ia berdusta. Kerana hal itu akan tampak pada wujud berbagai amalnya. Bisa jadi ia memperhatikan berbagai sebab duniawi. Yakni dia bertungku lumus untuk mencari, memperolehi sebab-sebab kehidupan duniawi. Harta, pangkat,
kemewahan, keselesaan hidup dan sebagainya. Padahal dia tidak memerlukan dalam waktu setahun pun. Tetapi hal itu menjadi bukti bahawa angan-angannya panjang. Padahal dia sudah cukup. Kekayaan sudah banyak. Sebenarnya dalam setahun tu, dia tak perlu, kalau dia tak kerja pun, tak terjejah apa-apa. Tapi dia masih lagi bertungku lumus untuk membanyakkan harta. Sebaliknya dia mengabaikan ibadat dan sebagainya. Maka itu tanda bahawasanya dia panjang angan-angan. Ini sebagaimana disebut oleh penulis lah. Tanda, tapi hal itu menjadi bukti buat angan-angan yang panjang. Walaupun dia hanya bertungku lumus mencari harta. Padahal dia sudah memiliki harta yang mencukupi. Tanda jika seseorang mendapat taufik dari Allah ialah bahawa kematian telah menjadi tatapan matanya. Mana kematian berada di hadapan matanya. Yang tak pernah terlupakan. Mana kematian itu tidak pernah dilupai olehnya sekalipun hanya sesaat. Kemudian ia bersiap-siap menghadapi kematian yang segera, yang bakal segera datang itu. Jika masih hidup sekalipun hingga petang, maka ia bersyukur kepada Allah atas ketaatannya dan bergembira bahawa ia tidak mensia-siakan siang harinya, bahkan telah manfaatkannya dengan baik. Jadi dia segera, bila-bila masa pun dia akan segera beramal. Kerana dia merasakan bahawa kematian boleh muncul bila masa. Tapi jika sekiranya dia belum mati, dia segera beramal, tapi dia belum mati, masih ada hari baru, masih ada siang yang baru, malam yang baru dan sebagainya. Itu makna dia bersyukur lah. Dia bersyukur kerana masih diberi peluang hidup dan masih boleh meneruskan ibadat. Dan dia tidak akan rugi apa-apa. Dan bergembira kerana dia bersyukur kerana diberi hari yang baru dan dia bergembira kerana hari semalamnya adalah hari ibadat. Hari yang dihiasi, dipenuhi dengan ibadat-ibadat. Ia bersyukur kepada Allah atas ketaatannya pada hari yang lalu dan bergembira bahawa ia tidak mensia-siakan siang harinya, siang hari tadi, kerana dia mendapat malam yang baru, bahkan memanfaatkannya dengan baik. Dia gembira kerana dapat memanfaatkan hari-harinya yang berlalu dengan baik. Apabila orang seperti itu mati, maka ia akan berbahagia dan beruntung. Dan jika masih tetap hidup, maka ia berbahagia dengan kesiapan yang baik dan juga kelazatan bermunajat. Kerana kematian memiliki kebahagiaan dan kehidupan memiliki tambahan. Jadi kalau dia mati, dia mendapat kebahagiaan. Kalau dia masih hidup, maka itu bonus tambahan. Mana dia mendapat bonus. Jadi bila kita bersiap-siap untuk kematian, lalu kita mati. Jangkaan kita itu tepat. Mana kita akan mati, kita mati. Katalah. Maka kebahagiaan lah sebab kita dah buat sedia. Tapi kalau belum mati, maka hari baru itu adalah bonus tambahan, bonus untuk kita. Untuk kita menambahkan lagi amal-amal salih. Hendaklah kematian selalu berada di benakmu, wahai orang yang perlu dikasihani. Kerana perjalanan terus mendesak anda, sedangkan anda melalaikan diri anda. Bahkan bisa jadi anda telah mendekati rumah dan telah menempuh jalan. Barangkali kita sudah hampir pada kematian. Dan kita sedang menempuh jalan pada kematian. Tapi kita masih lagi lalai. Jadi sebab itu, wahai si miskin, kata dia. Ini bahasa orang Arab lah, ya miskin. Wahai kasihan kamu. Maknanya, aku kasih kepada kamu. Wahai orang yang aku kasihi. Wahai orang yang miskin. Miskin maknanya yang perlu ditolong.
maka aku nasihatkan kamu supaya ingatlah kematian. Okay. Tetapi anda tidak dapat melakukan itu, tapi anda tidak dapat benar-benar mengingati kematian, memendekkan angan-angan, kecuali dengan segera beramal. Dengan bersegera beramal demi memanfaatkan setiap nafas yang masih diberikan kepada anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera beramal dan menghindari penyakit penundaan. Mana ini tajuk yang terakhir lah dalam bab ini, dalam sarana yang ke-8 ini, iaitu menghindari penundaan, taswif. Ketahuilah bahawa orang yang mempunyai dua saudara yang berpergian, sedangkan ia menantikan kedatangan salah satunya esok hari dan menantikan kedatangan yang satu lagi setelah sebulan atau setahun, nescaya ia tidak akan bersiap-siap untuk saudaranya yang akan datang sebulan atau setahun lagi. Tetapi ia hanya bersiap-siap untuk menyambut saudaranya yang telah dinantikan kedatangannya esok hari. Kerana persiapan adalah hasil dari dekatnya penantian. Jadi, punca taswif ni, apabila kita ada jarak, dipanggil. Ada jarak penantian yang jauh. Itu menyebabkan taswif. Kalau kita masakan mati itu besok kita akan mati. Bagaimana pesan tadi, bila kamu berdiri untuk solatlah seperti orang yang nak berpisah, maknanya akan mati. Ya, mana habis selesai daripada solat itu kamu akan mati, maka kamu akan solat dengan sebaik mungkin kerana kamu rasakan itulah peluang terakhir untuk kamu mengerjakan solat. Tapi jika sekiranya kita mengandaikan kita tak akan mati lagi besok, seumpama musafir tadi, dia ada dua saudaranya yang sedang dalam perjalanan pulang yang perlu dia sambut, yang seorang lagi dia mendapat berita akan sampai besok, yang seorang lagi sebulan lagi baru akan sampai, maka sudah tentu dia akan membuat persiapan untuk yang akan sampai besok. Yang akan sampai sebulan lagi, dia tak akan buat persiapan apa-apa lagi. Jadi sama juga kita. Jika sekiranya kita meletakkan kematian itu akan berlaku ketika kita tua, maknanya kita tak akan buat lagi lah amalan. Kalau buat pun buat sikit-sikit sambil lewat begitu. Kerana lambat lagi bagi kita. Seumpama sebulan lagi baru akan sampai tetamu ataupun saudara dia yang dia tunggu dan pulang musafir. Dia mempersiapkan yang akan sampai besok. Jadi begitulah juga kita. Jadi senantiasa bila kematian itu senantiasa berada di depan kita, diingati oleh kita, maka kita tak akan tunda. Tidak akan ada penundaan kerana kita boleh mati bila-bila masa. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma yantazir ahadukum ila dunya." Salah seorang di antara kamu tidak menantikan sesuatu dari dunia kecuali kekayaan yang melampaui batas, kemiskinan yang membuat lupa. Ini juga terjemahan juga perlu dibetulkan. Kerana hadis ini dia ada awal dia. Iaitu Nabi SAW menyatakan, "Badiru bil amal." Segeralah kamu beramal. Jangan tangguh-tangguh lagi. Sab'an. Ya, kerana tidak yang kamu tunggu dengan menangguh itu, melainkan 7. Kalau kamu tangguh, kamu menunggu salah satu daripada 7 ini. Maknanya 7 ini satu benda yang tidak baik. Satu benda yang tidak memberi faedah kepada kamu, tidak memberi keuntungan kepada kamu, sebaliknya kerugian. Iaitu, tidak yang kamu tunggu, bila kamu menangguh-nangguh itu, tidak segera beramal itu kata Nabi, tidak yang kamu tunggu, melainkan sama ada dipanggil kekayaan yang melampaui batas. Mana kamu menumpuk kekayaan, kamu menangguhkan beramal untuk menumpuk kekayaan, dan kekayaan ni sifatnya adalah mutghiyan, akan menjadikan kamu semakin melampaui batas. Tapi di sini
seeloknya kita kaitkan dengan ayat Allah, baru kita boleh faham maksud ini. Innal insana yatgha. Sungguhnya manusia ini, kata Allah, yatgha, melampaui batas. Sebab apa? Ara'ahu staghna. Kerana dia merasa dirinya kaya. Jadi sebab itu manusia ni bila dia semakin kaya, maka dia akan cenderung menderhaka kepada Allah. Kerana dia merasakan dengan kekayaan itu dia cukup, tak perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya ghinan mutghiyan. Ya, kamu menangguh, kamu tidak segera beramal dengan alasan untuk mencari harta, ya, maka dengan banyak harta kamu tidak akan beramal lagi selepas itu. Ya, kerana kamu akan selesa. Ataupun faqran munsiyan. Kalau tidak kaya, kamu akan jatuh fakir. Fakir munsiyan yang akan menyebabkan kamu menjadi lupa. Ya. Faqran munsiyan. Kemiskinan yang membuatkan kamu lupa. Jadi ini mungkin merujuk kepada lupa makna sibuk lah, sibuk, dan miskin makna sibuk dengan kehidupan pula, untuk mencari kehidupan, untuk mencari cara hidup. Atau maradan mufsidan, ataupun kesakitan yang merosakkan tubuh kamu, mana merosakkan diri, kamu tak boleh beramal lagi bila jatuh sakit. Atau haraman muqayyadan, ataupun ketuaan yang mengikat. Kalau kita tengok dalam lafaz hadis, haraman mufnidan, bukan muqayyadan, mufnidan, iaitu tua, kata ulama, muballighan sahibahu ila al-fanad, ketuaan yang menyampaikan seseorang kepada al-fanad. Al-fanad dha'ifur ra'i, lemah akal, nyanyuk lah. Bila kamu tangguh-tangguh lagi, bila kamu tua, kamu jadi nyanyuk, tak boleh beramal dah. Atau kematian, atau mautan mujizan, atau kematian yang melumpuhkan. Atau Dajjal, kemunculan Dajjal. Syarrun ghaibun yuntazar. Di mana Dajjal itu adalah keburukan ghaib yang ditunggukan, mana yang akan muncul. Atau sa'ah, ataupun yang muncul pada kamu adalah kiamat. Wa sa'atu adha wa amar, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan ia berkata hadis hasan. Dan kiamat di sini mungkin boleh beri makna. Di sana ada kiamat kecil dan kiamat besar, iaitu kiamat kecil adalah kematian, kebinasaan individu. Kiamat besar adalah kebinasaan skala besar alam ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sihatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu, ya, sebelum datang kemiskinanmu, masa luangmu, masa lapang kamu sebelum muncul kesibukan kepada kamu, dan masa hidup kamu sebelum muncul kematian. Nabi juga bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas, as-sihhatu wal faragh." 2 nikmat yang sering disia-siakan oleh ramai orang. Ataupun maghbunun, makna kerugian. Ramai orang kerugian kerana tidak memanfaatkannya. Iaitu sihat dan juga lapang. Waktu sihat dia tidak beramal. Waktu dia lapang, tidak sibuk dengan apa pun, tak beramal. Kemudian muncullah waktu sakit, hilang terus kesempatan beramal. Kemudian muncul waktu sibuk, ya. Kalau sihat, kalau lapang pun tidak beramal, kalau sibuk lagi-lagi tidak beramal. Yani makna maghbunun itu, kata dia, ya, tidak memanfaatkannya. Ini tidak memanfaatkan 2 nikmat ini, sihat dan juga lapang itu, dengan baik. Ya, kemudian
mengetahui nilainya. Kemudian tambah sikit hanya. Dia hanya mengetahui nilainya yang berharga, betapa berharganya nikmat itu ketika sudah hilang. Dan bila dia sakit, barulah dia teringat dia telah mensia-siakan masa sihat. Bila dia sibuk, barulah dia teringat waktu lapang dia telah mensia-siakan. Tapi sekarang kau sudah berlalu, dia tak dapat lagi dia nak beramal. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian, ala kulli hal kita dapat simpulkan daripada semua hadis yang Nabi sebut tadi. Nabi kata badir beramal, bersegeralah kamu beramal sebelum munculnya 7 perkara yang mana akan menyebabkan kamu akan kecewa kerana kamu tidak ada masa lagi, tidak ada peluang lagi untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Kita ucapkan syukur kepada Allah kerana selesai kita fasal yang ke-8, dan insyaAllah kali ini kita akan masuk fasal yang ke-9, iaitu fi muraqabah wal muhasabah wal mujahadati wal mu'aqabati. Sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz, jazakallah khair.